Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Tenang sikit hati ini pada hari ini. Habib kata dia, lega sikit, tidak berdebar ya. Bila Habib kat depan, Ustaz Fadul Salam kat depan, tinggal Ustaz Kufi dengan saya saja. Ni hari kita berduet nampaknya. Alhamdulillah, kita syukur. Dan kepada hadirin dan hadirat rahmati Allah SWT, saya mula dengan surah Wal-Asr, bukan saya nak habiskan cepat, tapi saya mulakan untuk mengingatkan kita antara golongan-golongan yang Allah SWT kumpulkan, illal ladzina amanu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Dan kita syukur kepada Allah SWT yang menciptakan masa dan tempat dan kumpulkan kita di dalam masa yang tempat ini untuk mengingati baginda Rasulullah SAW. Apa itu sebenarnya, ibu? Kalau kita renungkan, kita fikirkan, sebenarnya kita dijemput oleh Allah SWT. Bukanlah kita rancang untuk berada di sini, tetapi kita dijemput oleh Allah SWT untuk meraihkan majlis pada hari ini di pagi Sabtu. Setahu saya weekend ni paling susah untuk kita kumpulkan orang, tetapi alhamdulillah kita dapat berkumpul pada hari ini sebagai Allah SWT letak dalam Al-Quran, illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita berkumpul pada hari ini untuk meraihkan majlis baginda Rasulullah SAW dan zikir kepada Allah SWT dan juga mencukur rambut. Tadi rais majlis kata cukur jambul. Alhamdulillah, kita dapat tunaikan sunnah baginda Rasulullah SAW di pagi hari ini, insyaAllah. Tajuk yang diberikan kepada saya ialah tentang mengingati pemuda, tentang belia masyarakat kita. Seperti maklum, kita ketahui bahawa kita berada di akhir zaman. Kita tak payah nak selindung lagi, memang kita di akhir zaman. Maknanya tanggungjawab kita besar. Tanggungjawab kita besar, bukan tugas belia saja, tetapi ayah-ayah dan ibu-ibu juga perlu bekerjasama kerana kita masih hidup di muka bumi ini. Sesungguhnya demi masa Allah SWT beri kita peluang untuk supaya hidup, dan kita sedar bahawa kita berada di akhir zaman. Bukan nak kasih takut, tetapi kasih seronok. Kerana berjihad ni sebenarnya seronok. Lagi kita diuji, lagi kita dibantai, lagi kita dimaki, dihamun, sebenarnya itu seronok. Kerana itu juga adalah sunnah baginda Rasulullah SAW. Pemuda-pemudi jangan gentar. Seperti yang kita maklum, ulama Nusantara kita dah selit peribahasa kita, peribahasa dalam ajaran bahasa kita. Salah satu sifat pemuda Islam ialah berani. Apa tu berani? Syuja' dalam bahasa Arab. Berani, salah satu sifat. Ada 4 sifat, insyaAllah saya akan kongsi pada hari ini, iaitu syuja', keberanian, sifat malu, sifat memberi, generous. Yang terakhir sekali ialah kebijaksanaan. Ini adalah sifat pemuda-pemuda Islam yang ada dan sekarang kian hampir pupus. Kerana apa? Akhir zaman Allah SWT kata, Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang penyakit yang dinamakan Al-Wahan. Al-Wahan tu di mana semua orang yang cinta dunia takut mati. Jadi kita doa kepada Allah SWT dengan berkat selawat Nabi Muhammad SAW, Allah SWT removekan wahan dan masukkan keberanian dalam hati kita. Keberanian yang saya ingin katakan ialah, saya ingin kongsi tentang peribahasa kita, ialah berani kerana benar, takut kerana dosa.
Biasa dengar kan? Berani kerana benar, takut kerana dosa. Yang itu yang menggambarkan sifat Rasulullah SAW pada muda, iaitu Al-Amin. Rasulullah SAW dikenali sebagai Al-Amin semenjak muda lagi. Kerana sifat Al-Amin, dia sifat amanah dia. Pembesar-pembesar Arab waktu itu sedang bergaduh kerana hujan, ribut dan juga banjir yang berlaku di Kaabah, sehingga kan Hajar Aswad tu jatuh. Bila jatuh tu, semua pembesar-pembesar Arab, ketua-ketua Arab bergaduh. Apa yang berlaku kat situ? Diorang gaduh. Dia kata siapa yang layak untuk mengangkat Hajar Aswad tu, meletakkan di tempatnya. Kalau kita lihat dan kaji tentang sejarah, banyak perkara yang kita boleh belajar daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sepakat di antara mereka menyatakan, sesiapa besok pagi pada fajar kita dapat lihat seorang pemuda, seseorang individu yang dekat dengan Kaabah, maka orang tu yang akan kita pilih untuk menjadi pengadil, memilih sesiapa yang layak untuk mengangkat Hajar Aswad tu untuk letakkan di tempatnya. Maka itu Rasulullah SAW dengan sifat amanah dia. Bagaimana dia dapat membuat sifat amanah dia? Sebab pada awal-awal lagi dia sudah bertugas. Dia juga sebagai pengawal kambing, dia juga sebagai pedagang, peniaga dan sebagainya, sehingga dia mempunyai sifat keamanan yang sangat tinggi, sehingga orang semua kalangan Arab semua kenal dia sebagai Al-Amin. Kalau Al-Amin itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu pagi tepat pada masanya, pembesar-pembesar Arab pun berkumpul dan melihat datangnya seorang pemuda yang beribadah dekat dengan Masjidil Haram. Maka itu mereka setuju dengan sepakat dan dijanjikan pemuda ni yang akan jadi pengadil kita. Dan bertepatan diorang kata ini adalah Muhammad, dia bersifat amanah. Adik-adik, abang-abang, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah sekalian. Mari kita renungkan dan kita lihat situasi. Kebijaksanaan baginda Rasulullah SAW terpilih dan dipilih oleh masyarakat Arab. Dan ketika itu masyarakat yang berebut-rebutkan tentang harta. Sama juga dengan situasi kita sekarang. Ya? Mana ada orang yang nak datang masjid setiap pagi subuh, pagi Sabtu ni. Tapi kita berkumpul pada hari ini, alhamdulillah, syukur. Kita kembali kepada cerita itu. Rasulullah SAW dipanggil oleh pembesar Arab itu dan dikatakan, Muhammad, kau telah dipilih sebagai pengadil untuk siapa yang layak. Maka itu Rasulullah SAW dengan kebijaksanaan beliau, dengan tajamnya akal beliau, dengan hati yang ringan, dia mencadangkan gunakan kain dan dia bentangkan di bawah, dan dia sendiri angkat dan meletakkan di atas kain itu, di mana pembesar-pembesar Arab semua akan memegang ujung-ujung. Dipegang ujung-ujung kain itu dan diangkat. Dia kata angkat sama-sama, bawa ke depan Kaabah tu, dan saya yang angkat, letakkan di Kaabah. Maka mereka semua angkat. Bila dah sampai sana, diorang gaduh lagi, siapa pula yang nak angkat ni? Rasulullah SAW pun angkat dan letakkan, memandangkan kamu semua memilih aku sebagai pengadil. Subhanallah, subhanallah. Nah, maknanya kat sini kita boleh lihat kesepakatan boleh berlaku, unity boleh berlaku, uniform boleh berlaku, kesatuan, bersatu kita teguh, bercerai kita utuh. Maknanya kesepakatan itu semua berbeza pendapat, tetapi dengan hadaf, dengan matlamat yang satu, kita boleh laksanakan tanggungjawab yang satu. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW kepada pembesar-pembesar Arab itu. Maka itu mula daripada hari itu mereka bekerjasama. Mekah makmur dengan perniagaan, perdagangan, orang datang untuk melakukan ibadah haji dan lawatan ke Mekah pada ketika itu. Maka itu kita lihat pemuda-pemuda. 4 sifat pemuda Islam perlu ada, antaranya yang kedua ialah memberi. Kerana tugas kita di muka bumi ini bukanlah untuk menyimpan, menyimpan untuk masa hujan, betul, tetapi bukan untuk simpan sampai masa guru, masa hujan snow. Kerana kat Singapura tak hujan snow. Maksudnya saya kata apa? Kita mesti belajar memberi. Mesti belajar memberi. Anak-anak, ayah-ayah, ajarkan anak-anak
ni supaya memberi. Bila dia kecil-kecil tu, mereka kecil-kecil tu dia tak tahu apa, tapi latih, kerana ini adalah kebiasaan. Berikan duit kepada mereka, suruh dia letak dalam tabung. Ini semua penting. Kenapa? Untuk latih kita, untuk latih anak-anak ini supaya dah besar dia menjadi sifat yang memberi. Maka itu bukan saja dia memberi duit, tapi bagaimana nak meringan tangan, kerana itu juga memberi. Kerana dalam surah Al-Baqarah ayat yang ketiga, kalau kita lihat, walladzina amanu wa amilus solihati ila alladzina dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah mimma razaqnahum yunfikun. Apa yang diberikan kepada rezeki itu diberikan. Rezeki ini bukan sahaja duit, tetapi tenaga. Beli-beli yang tak ada duit, berikan tenaga kepada masjid-masjid, turut serta dalam program-program mereka. Jadi ini yang kita lihat masalah yang berlaku, kerana sekarang dah tidak ada lagi yang nak turut serta dalam program-program. Kalau kita lihat sekerat saja, mana ada lagi? Kalau zaman dulu, kalau saya lihat zaman-zaman bapak saya, gotong royong datang masjid. Kalau majlis macam ni silap-silap penuh, sesak. Jadi kita nak hidupkan budaya kembali. Yang ketiga ialah sifat malu. Sifat malu terbagi kepada dua. Yang pertama ialah kehormatan, dan kedua ialah kemuliaan. Dalam malu tu ada dua perkara, kemuliaan dan kehormatan. Jadi kalau kita faham ni, kita faham apa sebenarnya yang diturunkan oleh Allah SWT tentang aurat, untuk menjaga modesty kita, piety kita, supaya kita dapat mempunyai akhlak yang baik. Kemuliaan dan kehormatan yang Islam telah berikan kepada kita, kita sekarang tak nampak, sebabnya kita tak pernah hidup dalam jahiliah. Orang yang susah saja dapat merasakan kesenangan, orang yang susah saja dapat merasakan nikmat kesenangan sekarang. Maka itu kita kena faham bahawa Islam sudah sampai kepada kita, dan kita kena appreciate, belajar tentang sejarah-sejarah Islam. Kita mesti mempelajari kenapa Islam mengajarkan kita supaya bersifat malu, kerana kita ada kemuliaan dan kehormatan dalam itu. Kemuliaan dan kehormatan. Baru-baru ni kes yang berlaku, kita boleh lihat, sudah kecoh dekat Facebook, betul tak? Gadis-gadis naik ke atas pentas bersama dengan K-pop dan sebagainya. Isu hangat. Saya pun dah memandangkan dah banyak ulama dalam Facebook, saya pun tak payahlah, tak payah kita nak masuk campur lagi, memeningkan kepala. Tapi kalau kita lihat apa yang berlaku, sebenarnya siapa yang salah? Ini semua sudah ada. Kalau kita lihat oleh kisah bangau dan sebagainya, kita dapat cari the root of the problem, akar pada permasalahan. Akhir sekali kata dia tanya kan, kenapa kau panggil hujan? Macam mana aku tak panggil hujan? Ular nak makan aku. Lepas tu tanya lagi, ular kenapa kau nak makan katak? Kenapa kau tanya? Ini memang makanan aku. Akhir sekali manusia akan salahkan syaitan. Manusia akan salahkan syaitan, kerana syaitan yang menghasut kita. Dan akhir sekali syaitan kata, aku cuma hasut saja, dia yang amalkan. Mari kita renungkan, ulama-ulama kita dah letak dah ilmu-ilmu dia dalam bahasa kita dan bangsa kita. Dan jangan kita nak tengok perkara-perkara yang jauh. Kita lihat yang berlaku sekarang, kita kaji. Kalau kita kaji, mula-mula dengan diri sebenarnya. Rasulullah SAW dan sahabat mengingatkan kita, man arafan nafsak arafallah. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Allah SWT. Ramai yang datang kepada saya SMS, Ustaz, saya ni baru nak belajar Islam, Ustaz, saya tak tahu mana nak mula. Kalau lihat kitab-kitab lama, semua bermula dengan awaludin ma'rifatullah. Perkara dalam agama yang paling penting ialah mengenal Allah SWT. Dan di sini kalau kita kaitkan dengan dua dalil ni, Rasulullah SAW kata, man arafan nafsak arafallah. Dan kalau kita kaji lagi, sebenarnya hakikat untuk mencari ilmu adalah mencintai baginda Rasulullah SAW, kerana dia memegang kunci dan dia yang menjaga pintu ad-din, iman, Islam dan ihsan.
Guru saya selalu pesan, Ustaz, kalau nak ajar budak-budak, ajar dia dengan cinta Nabi dulu. Kerana kita tak tahu arti cinta. Kita cinta tak ikhlas, itu sebab kita half-hearted. Kalau kita ikhlas, apa yang kita buat pun kita akan merasa seronok walaupun pahit. Apalagi yang manis. Kerana dalam kehidupan ni dia ada pahit dan manisnya setiap kali. Inna ma'al usri yusra. Dalam kesusahan tu ada kesenangan. Kerana kesusahan dan kesenangan sama-sama. Kalau saya tanya hadirin dan hadirat rahmati Allah, apa erti sakit? Adakah dia baik ataupun tidak? Kerana sakit itu ada kebaikan dan juga ada keburukan. Itu sebab kita mesti faham dalam kehidupan ini ada kebaikan dan ada keburukan. Dia bersama-sama, berjalan sama. Itu sebab kalau orang yang ikhlas, baik dan buruk, dia Alhamdulillah. Bila dia tak ada, dia Alhamdulillah. Bila dia dapat, dia syukur Alhamdulillah. Nah, itu dia orang Islam. Jadi anak-anak kita perlu belajar tentang keberanian ini dan sifat malu, kerana ada kehormatan dan kemuliaan yang tersirat dalam bahasa tersebut. Dan kita perlu kaji, kita perlu selongkar kembali. Jangan tinggalkan, ya? Jangan tinggalkan. Kerana kita mempunyai banyak-banyak khazanah, banyak-banyak harta dalam bahasa kita. Ingin saya kongsi sebuah cerita. Seorang sultan yang sedang berperang dengan raja Kristian, ya, nanti saya beritahu namanya siapa. Dan sultan ini berperang selama 5 tahun, 6 kalau tak silap saya, 5 ataupun 6. Berperang, tak ada kesudahan. Satu hari berita sampai bahawa yang raja yang beragama Nasrani tersebut jatuh sakit. Kalau kita faham erti peperangan, masa ini adalah masa keemasan, masa peluang yang paling baik. Kerana apa? Kerana kat sini kita boleh counter attack. Tetapi dapat berita itu sampai, apabila berita ini sampai kepada sultan Islam tersebut, dia kata berhentikan peperangan. Kita tunda sampai pulihnya raja Nasrani tersebut. Dan bukan sahaja kehormatan dan kemuliaan sahaja yang diberikan kepada sultan dalam waktu peperangan yang genting, tetapi dihentikan dan dia menyamarkan diri dia dan lalu ke khemah raja yang Nasrani tersebut. Apa yang dilakukan? Dia melakukan apa seorang Muslim harus lakukan demi kemuliaan dan kehormatan. Dia menjaga dan merawat raja tersebut. Dia merawat dan menjaga raja tersebut hingga pulih. Kalau saya jadi raja itu, saya kata, apa kau nak rawat dia? Dah lah, kita berperang, kita bermusuh, kita berbeza pendapat, tapi kenapa kau merawat aku? Ini dia kita nak belajar. Selesai pulih raja ini, terus balik peperangan. Subhanallah. Dan raja ini adalah pemuda yang bernama Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kerana dia memahami sunnah baginda Rasulullah SAW, dia tahu tuntutan Islam itu apa. Dia faham. Kerana baginda Rasulullah SAW bila dilontarkan najis, dia pulangkan dan menghadiahkan sejambak bunga. Apa yang berlaku kepada orang Yahudi tersebut, yang hari-hari lontarkan najis di depan pintu baginda Rasulullah SAW, Rasulullah SAW kata, sesungguhnya mereka tidak tahu. Itu yang dijawab oleh Rasulullah SAW apabila didatangi sahabat-sahabat. Ya Rasulullah SAW, kau beritahu dia, kita pergi serang rumah orang tu. Tidak, baginda Rasulullah SAW jawab, jangan, sesungguhnya dia tidak tahu. Sama juga dengan dakwahnya di Taif. Bila dia turun dengan berlumuran darah, Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril. Dia kata ada 2 malaikat yang jaga bukit tersebut, kau beritahu kami ya, kita akan runtuhkan. Rasulullah SAW kata jangan, sesungguhnya mereka tidak tahu. Itu dia pemuda Al-Ami Rasulullah SAW
Dua perkara ini difahami oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan dilaksanakan dalam waktu genting, dan dia memahami sunnah baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, orang Yahudi itu Rasulullah SAW jaga dan memberi makan sehingga dia pulih. Sama juga dengan orang Taif. Sehingga kan orang Taif selesainya Fathul Makkah, orang-orang Taif dah antara orang-orang yang mempertahankan agama Islam. Setiap kali seruan perang itu dipanggil, seruan jihad itu dipanggil, orang-orang Taif yang berada di depan. This is divine wisdom. Ini adalah satu kebijaksanaan yang luar biasa, yang mana kita kurang sekarang. Kita kurang sekarang masyarakat kita. Kita perlu pupuk kembali sifat-sifat ini, sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat kehormatan yang ada pada diri kita. Soalan lazim yang selalu saya terima ialah, Ustaz, macam mana kita nak mula dengan cinta kepada Nabi, kepada anak-anak kita? Ajarkan mereka selawat yang mudah-mudah, supaya diorang boleh hafal. Bila kita sebutkan selawat, diorang tak rasa kekok, diorang tak rasa cegah, kerana selawat itu sudah tersemai di dalam hati mereka, kerana hubun Nabi sudah ada di sini. Ini tak ada Gangnam Style, ini tak ada apa lagi lagu-lagu sekarang, Giomi lah dan sebagainya. Budak-budak kecil ni lebih kenal Giomi, lebih kenal Gangnam Style daripada apa? Lagu-lagu salawat kita. Siapa yang tanggungjawab? Kita sebagai waris. Kita mulakan pasal kita tak ada cinta Nabi. Kita perlu cinta Rasulullah SAW. Cari lagu yang mudah-mudah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sampai kita nangis ibu. Kita tak cinta Nabi lagi pasal kita tak ikhlas. Kalau kita ikhlas, dengan siapa pun kita boleh cinta. Kita tak cinta Rasulullah SAW, dia cinta segalanya. Itu yang kita nak pupuk. Hati kita biar lembut. Kerana orang Melayu punya sifat malu yang sangat tinggi. Itu sebab bila Islam tiba ke Nusantara, kita tak ada kan, tak ada hoax, kita tak ada perang, kita tak ada apa. Kita sambut dengan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Kita kena kembalikan semangat. Kita kena kembalikan semangat Melayu kita, sifat malu kita ini. Ya. Alhamdulillah. InsyaAllah saya akan bekerjasama dengan JPM Masjid Al-Ma'ruf. Kita akan adakan program-program belia. Kita inginkan program-program belia yang boleh mengasar bidang mereka, semangat mereka. Kita akan polish hati-hati mereka, yang mana tidak ada pada belia-belia lain, insya-Allah. Saya perlukan kerjasama semua sekali. Saya nak yang jiwa belia. Saya bukan nak yang tubuh orang tua atau orang kecil, tapi saya nak jiwa yang matang bersama saya. Dengan JPM Ma'ruf, insya-Allah kita akan membentuk masyarakat yang lebih hebat, yang punya nilai-nilai Islam yang tinggi dan tidak tinggal bangsa kita. InsyaAllah saya seru kepada semua, siapa-siapa yang tinggal di Jurong, insyaAllah kita akan kerjasama. Kita lihat abang-abang yang ada di sini, handsome saja, kemas saja, dah boleh hafal banyak kasidah. Itu perlu kita berapa juz lagi diorang dah hafal. Subhanallah. Al-Hikmah ni diorang pun ada pembukaan kan, siapa-siapa nak turut serta, nak jadi, hantar kepada mereka ahli di dalam kasidah. Ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah wa bil ridha wal inayah. Wassalamu